kita ni adalah dikatakan sebagai keturunan yang telah yang dulunya daripada kita punya nenek moyang dan kita ni sebenarnya daripada zaman-zaman dahulu. Itu contohnya dari segi zaman Kesultanan Melayu Melaka ataupun Kesultanan Perak ketika zaman dahulu ataupun daripada Kesultanan Pahang ataupun Kesultanan Johor Riau. Kita adalah orang Melayu adalah orang yang datang daripada keturunan yang tu. Ada juga yang datang daripada Sumatera, daripada Jawa, daripada Kalimantan dan satu persepakatan kaum untuk diturunkan kepada, maksudnya apa yang nak dikata kat sini ialah tentang berpakat kaum yang ada, contohnya dekat Malaysia ni kita kena berpakat sebabnya kita tinggal dalam pelbagai ramai orang yang terdiri daripada ramai kaum. Hari ini kitalah pewaris gelanggang yang terbina dari keringat dan air mata. Dengan gelanggang inilah negara aman makmur, rakyat berpadu. Masuk kat sini, kita ni sebenarnya adalah pewaris. Kita lihat bahawa di mana kita punya nenek moyang kita telah bertunggu-lumus, berjuang untuk menjaga tanah air kita. Contohnya, walaupun kita telah ditewaskan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, ditewaskan oleh penjajah Portugis, tapi akhirnya kita telah berjaya memperolehi kemerdekaan daripada British pada tahun 1957. Inilah gelanggang yang kita kena jaga, kita kena pertahankan kedaulatan daripada anasi-anasi jahat. Anasi jahat tu adalah banyak perkara. Anasi itu mungkin daripada sekarang ni ada banyak macam-macam anasi, mungkin daripada luaran, daripada dalaman, macam-macam dan tetapi kita mempunyai kekuatan dan kita terbukti dapat menyatu padukan pelbagai keturunan. Yang ni perkara yang paling penting dalam konteks Malaysia ialah satu perkara ialah perpaduan kerana kita adalah terdiri daripada pelbagai jenis bangsa, pelbagai jenis etnik dan kita tinggal kat sini dan kita perlu menghormati ataupun menjadikan satu perpaduan adalah satu wadah yang paling penting sekali. Dan kita, para pendekar kita harus berani menangkis tomahan. Tomahan ialah dari segi tomahan ialah maksud dia ialah orang kata dari segi macam benda-benda yang tak baik ataupun yang tak betul dan oleh itu kita kena menjaga negara kita supaya ianya tidak diperkotak-katikkan. Marilah dikata kat sini, cikgu terus kat sini, marilah pahlawan kita setia, kita kukuhkan ukhuwah. Maksudnya kita kena kuatkan ukhuwah kita sesama bangsa kita. Kitalah pewaris abadi yang menjunjung amanah. Tercena, yang ni ialah tercena di persada arena. Apa yang kita lihat kat sini ialah dalam konteks Malaysia yang kita cintai sebagai sebuah negara yang berdaulat kita perlulah mempunyai sikap bersatu padu dan bergerak terus untuk menjadikan sebuah negara yang aman yang sentosa yang boleh kita hidup sama-sama. Okey, ini ialah dia punya tajuk dia. Tajuk dia tentang gelanggang dan cikgu akan pergikan kepada konteks yang lain. Okey, kita lihat kat sini konteks yang lain, kita pergi ke dia punya yang ni kamu lihat sini apa yang cikgu nak kongsi dengan kamu, ianya sebenarnya diambil daripada satu sajak. Daripada satu sajak. Okey, kamu lihat kat sini, cikgu harap kamu nampak sajak cikgu ni. Okey, sajak. Okey, dan kamu lihat di sini dalam rangkap pertama yang cikgu baca tadi, penyajak menyatakan bahawa Malaysia sebuah negara yang ditubuhkan oleh generasi terdahulu, iaitu kira-kira 50 tahun yang dulu. Dan Malaysia terbentuk daripada perpaduan setiap kaum demi masa depan generasi seterusnya. Itu rangkap pertama. Rangkap yang kedua ialah
kita ni sebagai generasi yang menjadi pewaris Malaysia, di mana kita adalah kita mewarisi apa yang telah diperjuangkan oleh generasi terdahulu, di mana ketika itu mereka telah bekerja keras, mereka bersusah payah mendapatkan kemerdekaan negara, dan kemakmuran apa yang kita capai ketika ini ialah dari segi yang paling penting ialah dari segi perpaduan, apabila rakyat di negara kita bersatu padu, dan kita kena jaga, dan penyajak dia menyatakan semua rakyat kena menjaga kedaulatan supaya tidak ada pihak yang datang dari luar yang akan memusnahkan negara kita. Itu ialah rangkap yang kedua. Rangkap yang ketiga ialah penyajak dia berpendapat bahawa pemimpin kini harus berani. Kalau ada tuduhan-tuduhan yang tidak betul akibat daripada mempertahankan kedaulatan negara, dan kita kena jauhi daripada anasir-anasir tersebut kerana ianya akan menggugatkan kedaulatan negara. Itu rangkap yang ketiga. Rangkap yang keempat, penyajak dia menyeru rakyat yang benar-benar cinta akan negara supaya memperkukuhkan persaudaraan. Maksudnya kita kukuh persaudaraan kita dan kita elakkan pertelingkahan yang berlaku sesama kita. Itu rangkap yang keempat. Rangkap yang kelima ialah penyajak dia menyatakan bahawa rakyat Malaysia bertanggungjawab memikul amanah yang diberikan untuk memastikan kecemerlangan negara pada peringkat dunia. Kerana ianya kalau kita dapat kejayaan, ianya diperolehi daripada titik peluh kita dan ianya melambangkan maruah Malaysia. Dan ianya perlu diteruskan untuk menjadikan sebuah negara kita sebagai sebuah negara yang harmoni, dihormati oleh semua pihak. Ini ialah dalam rangkap yang kelima. Rangkap yang kita lihat, apakah cerita tentang sajak ini? Sajak ini ialah menceritakan tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan tanah air kita yang tercipta. Itu ialah perkara yang paling penting sekali. Dan usaha ataupun perjuangan nenek moyang kita ini telah berusaha memerdekakan mendaulatkan tanah air kita menjadi sebuah negara yang berdaulat. Dan oleh itu kita perlulah bekerjasama, bersatu padu antara satu sama lain. Ini ialah tema dia. Dan persoalan-persoalan kat sini kalau kamu nak jawab soalan, contoh ni cikgu bagi tips perkara-perkara yang kamu kena tahu apabila kamu nak, kadang-kadang di soalan dia bagi persoalan. Setiap persoalan tu kamu kena bagi dia punya isi ni. Contohnya isi kat sini. Persoalan dia adalah perjuangan generasi lalu dalam mendapatkan kemerdekaan. Ini ialah isi. Lepas tu tapi kamu kena berikan contoh dia. Contoh dia ialah generasi dahulu berjuang mendapatkan kemerdekaan negara dengan keringat dan tanah air dan air mata. Mesti ada isi dan mesti ada contoh. Kedua ialah kepentingan perpaduan dalam menjaga keamanan negara. Dan contoh dia, yang ini diambil daripada sajak tersebut, penyajak menyatakan bahawa rakyat bersatu padu telah terbukti dapat memelihara negara daripada ancaman luar. Ini adalah bukti. Sebab apa kena ada bukti? Apabila kamu ada bukti, kamu punya isi kamu tu akan menjadi kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga pula ialah dari segi tanggungjawab rakyat dalam mendaulatkan negara. Dalam konteks sajak ini, penyajak telah menyeru semua rakyat memelihara kedaulatan negara dengan penuh tanggungjawab daripada pihak luar yang cuba memusnahkan negara kita. Ini ialah 3 persoalan yang kamu dapat, yang kita dapat daripada cerita tersebut. Okey. Dan yang seterusnya, yang ni kamu tahu ialah bentuk-bentuknya. Terdiri daripada 5 rangkap. 5 rangkap, kamu tengok sini tadi 5 rangkap. Terdiri daripada 2 hingga 8 baris dalam satu rangkap. Terdiri daripada 1 hingga 9 perkataan dalam satu baris. Dalam satu baris itu ada 1 hingga 9 perkataan.
dan terdiri daripada 3 hingga 20 suku kata. Suku kata tu macam sa, ya, itu ialah suku kata. Dan rima dia katakan rima bunyi dia bentuk bebas. Ada A, B, C, D, ada A, B, C, D, E, F, G. Ini ialah rima-rima, dia bunyi dia yang berbentuk bebas. Okey. Okay, yang ni nilai-nilai yang ada dalam sajak tersebut ialah nilai keberanian. Yang pertama ialah keberanian. Contohnya penyajak telah menyatakan bahawa pemimpin kita mesti berani. Pemimpin kita ni mesti berani berjuang untuk menangkis tomahan daripada pihak luar. Itu yang pertama. Yang kedua pula ialah nilai perpaduan. Dan penyajak menyatakan bahawa rakyat bersatu padu telah terbukti dapat melihara. Bila kita hidup dalam bersatu padu, kita boleh mengelakkan negara kita daripada ancaman daripada pihak luar. Dan yang ketiga pula ialah dari segi nilai tanggungjawab. Penyajak menyatakan supaya kita sebagai rakyat, kita kenalah menjaga kedaulatan negara dengan penuh tanggungjawab daripada pihak luar yang cuba memusnahkan negara kita. Ini ialah sama juga kalau dia nyata, kalau tanya soalan tentang nilai, kamu mesti berikan dia punya contoh dia. Contoh dia ialah untuk menguatkan kamu punya isi kamu. Okey. Pengajaran apa yang kita belajar daripada sajak itu ialah kita mestilah bersatu padu. Penyajak menyatakan bahawa rakyat perlu bersatu padu supaya dapat melihara negara daripada ancaman luar. Yang kedua pula, kita mestilah berani bertindak. Kalau kita ada musuh kita, kita mestilah berani berjuang untuk menangkis ancaman daripada pihak luar. Dan kita mestilah bertanggungjawab. Apabila kita sebagai rakyat Malaysia, kita mesti bertanggungjawab melihara kedaulatan negara kita. Itulah pengajaran-pengajaran yang kamu dapat lihat daripada sajak yang bertajuk sajak gelanggang. Okey, kita pergi kepada yang tadi. Tadi cikgu dah baca yang tu dan kamu dah tahu secara ringkas apakah maksud dekat situ. Dan kita pergi kepada ini pula. Dia ada banyak bahan sekarang ni. Ini bahan kedua. Okey, bahan kedua ialah daripada cerpen Munshi. Karya Husna Nazri. Okey. Dan cikgu baca dulu di bahan dia. Saya ingin memahirkan lidah dengan bahasa ibunda kerana inilah khazanah warisan tinggalan bangsa yang mendiami bumi ini sejak sekian lama. Okey, maksudnya dia rujuk kepada bahasa Malaysia dirujuk kepada Malaysia ataupun bahasa Melayu. Ilmu-ilmu berkaitan kewajipan perlu memenuhi dada saya sebagai benteng ampuh daripada segala anasir dan gejala hitam yang boleh meruntuhkan kepribadian sebelum bersedia mengatur langkah membina dunia baru di ibu kota agung. Maksudnya kat sini apabila kita berhijrah, kita kena mempunyai benteng supaya kita dapat menangkis sebarang anasir-anasir luar yang boleh mempengaruhi kita. Lantas berkali-kali pesan bonda. Kat sini bonda dia kata supaya memelihara agama, bahasa bonda jika ingin kita dihormati dan disegani sebagai bangsa agung dan bermaruah. Itu dia kata. Apakah pesanan yang diberikan oleh bonda? Bumi ini ialah milik kita. Nenek moyang kita lah yang berjuang dengan akal kebijaksanaan. Yang ini kita rujuk tadi kepada pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Lebih kurang 500 tahun lalu anak watan telah jejah. Maksud kita beratus-ratus tahun telah dijajah. Bangsa kita ketika itu telah merempat menjadi rakyat kelas ketiga di tanah air. Hak dan maruah kita dicabul Mel. Ini ialah apa yang diluahkan oleh ibunya kepada Mel ni. Okey, kita lihat apa yang cikgu cerita tadi. Kita lihat apakah kandungan sajak ni cerita ni. Ni cerpen. Okey, cerpen ni kamu lihat kat sini. Okey, cerpen dia ialah tentang saya. Saya ni kita rujuk kepada Mel. Berasa mampu berjuang. Dia maksudnya dia berhijrah.
ke bandar untuk meneruskan kehidupan. Tapi mak dia ada berpesan kepada dia agar menjaga dua perkara, iaitu agama dan bangsa. Dan bangsa dia kata. Dan ibunya berpesan, dia telah mengirimkan sejumlah buku kepada kawannya. Kawannya sebenarnya bernama Mushi. Itulah tajuk dia, nama Mushi tu melalui saya. Saya ialah anak dia, itu Mel. Bila tiba di bandar, saya menyerahkan buku-buku tersebut pada kawannya itu, pada pengajar saya. Mushi merupakan seorang yang sangat menyertai bangsa dan budaya. Maksudnya kawan ibunya yang bernama Mushi itu ialah seorang yang sangat menyintai bangsa dan budaya. Dia tinggal di tanah reserve Melayu di sebuah perkampungan tradisi di pinggir bandar. Ini mungkin dirujuk kepada Kuala Lumpur lah. Di bandar saya melihat kaum mudanya telah hilang identiti dan jati diri. Maksudnya orang-orang, anak-anak muda, mereka pergi ke ibu kota, mereka dah tak ada identiti mereka akibat sibuk bekerja. Saya tidak bertemu Mushi. Maksudnya dia pun sama juga, dia sibuk bekerja dan dia tidak berjumpa Mushi. Suatu hari saya mendapat kabar bahawa perkampungan Mushi akan dibangunkan. Kawasan apa yang diduduki oleh Mushi itu akan dibangunkan dengan pelbagai bangunan mewah dan hotel. Apabila saya mencari Mushi di kampungnya, jentera-jentera berat sedang merobohkan rumah-rumah di situ. Saya sedih melihat buku-buku lama yang telah saya bawa musnah apabila rumah Mushi dirobohkan, namun Mushi tidak kelihatan di mana-mana. Okey, inilah kita lihat bahawa Mushi, rumah dia telah dirobohkan. Mungkin ada projek pembangunan, tetapi apa yang sedih bagi saya kat sini, buku-buku lama yang saya bawa itu telah musnah, dan dia juga tidak dapat berjumpa dengan Mushi. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, seterusnya kat sini, tema dia ialah berkaitan dengan semangat cinta akan bangsa, agama, bahasa, budaya yang disemai dalam jiwa sekumpulan warga negara. Maksudnya kat sini ada juga sekumpulan penduduk kita yang mempunyai semangat cinta akan bangsa, bahasa, agama dan budaya. Contohnya Ibu Mel dia telah menasihati saya agar memelihara dan cinta akan agama, budaya dan bahasa agar dihormati oleh orang. Ini ialah contoh dia, tema dia. Okey, lepas itu persoalan-persoalan yang kita dapat lihat kat sini, di mana persoalan dia ialah tentang keinginan anak muda yang bernama Mel tu telah berhijrah untuk membina kehidupan, dan sebelum tu dia telah memohon keizinan ibunya untuk berhijrah ke bandar bagi membina kehidupan seperti kebanyakan remaja. Dan kamu lihat kat sini di mana umur-umur macam Mel ni dia nak berhijrah kerana nak bina hidup baru, dan ramai remaja-remaja telah mengambil kesempatan tersebut. Dan persoalan kedua ialah peranan penjajah. Apabila British telah menjajah negara kita dan mereka telah memecahkan rakyat di Malaysia contohnya, di mana kamu lihat kat sini di mana kita lihat orang Melayu berada di kampung, orang Cina berada di Lombong Bidi Timah, dan orang India berada di estate. Dekat sini pihak British dia tidak mahu perhubungan yang rapat di antara tiga kaum tersebut, dan mereka telah menggunakan satu sistem yang dipanggil sebagai sistem pecah dan perintah, supaya ianya akan menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Itu ialah apa yang dilakukan oleh pihak British. Pihak British itu penjajah. Okey, dan yang persoalan ketiga ialah kegigihan anak muda mempelajari segala ilmu untuk meneruskan kehidupan, di mana Mel dia telah tekun belajar
pelbagai ilmu berkaitan dengan kehidupan sebelum dia berhijrah ke bandar. Okey, dan yang keempat pula ialah ketaatan seorang anak terhadap ibunya, iaitu saya telah menasihati, telah mentaati nasihat ibunya yang tidak membenarkan ke bandar kecuali lah dia dah cukup dengan ilmu di dada. Itu ialah pesanan yang telah diberikan oleh ibunya. Okey, kamu tengok sini binaan plot kamu tengok sini bila kamu baca novel-novel akan datang, kamu baca, kamu kena lihat apakah di binaan plot. Binaan plot tu ialah bermula dengan permulaan. Permulaan dia, lepas tu dia punya perkembangan dia apakah yang berlaku dalam plot tersebut. Okey, dan lepas tu kamu kena tahu apakah dia punya climax dia, apakah yang terjadi. Dan akhir sekali ialah dia punya peleraian. Peleraian ialah dia maksudnya dia punya penutup dia. Itu ialah perkara-perkara yang kamu kena tahu apabila membaca cerpen ataupun membaca novel. Okey. Dan ini ialah teknik-teknik plot. Teknik-teknik plot ialah perkataan bagaimana mereka membaca ataupun berkata-kata dalam novel tersebut. Contohnya dialog. Dialog kamu tahu kan, dialog ialah perbualan di antara dua orang ke. Imbas kembali ialah mengingati apa yang telah berlaku. Imbas muka ialah akan datang punya. Okey, pemberian, yang kat sini pemberian ialah satu, kamu tengok salam saya akhirnya dijawab oleh seorang lelaki. Di jari-jari lengkap menggenggam. Okey, kamu tengok sini dia menceritakan. Lepas tu kejutan dan suspens. Okey, watak-watak ni kamu kena tahu apabila kamu membaca cerpen ataupun membaca novel watak-watak ni mesti tahu. Isi dia contohnya seorang yang taat. Apakah yang menunjukkan seorang yang taat? Ialah saya tidak membantah ketika ibu melarang dia berhijrah ke bandar. Ini ialah nombor satu. Nombor dua ialah seorang yang amanah. Dan mana-mana saya menyampaikan amanah bondanya iaitu buku-buku yang sepatutnya diserahkan kepada Munshi ketika saya pergi ke bandar. Ini ialah perkara-perkara yang kamu kena tahu dalam watak. Ni cikgu bagi contoh je. Okay, lepas itu bonda ni pun sama juga, ada dia punya perwatakan macam mana, apakah contoh perwatakan dia. Perwatakan yang kedua ialah seorang yang bersifat patriotik, apakah contoh dia kamu kena tahu. Lepas tu nombor tiga ialah seorang yang amat memahami. Bonda mengizinkan saya berhijrah apabila didapati anaknya sudah mantap ilmu dan jati. Ini ialah perkara-perkara yang kamu kena terangkan dalam isi kamu. Okey, ini ialah Munshi ialah kawan tadi kita kata tadi kawan kepada ibu dia, seorang yang cintakan budaya Melayu. Dan Munshi ni dia seorang yang kemelayuan kerana dia berpakaian tradisi Melayu lengkap dengan keris apabila menyambut kedatangan Mel iaitu saya yang mengalu-ngalukan seorang yang mengalu-ngalukan tamu. Maksudnya Munshi ni dia mengalu-ngalukan apabila Munshi datang, apabila Mel datang dia menjemput Mel masuk ke rumah dia. Okey, latar masa ni kamu kena tahu bilakah ia berlaku. Latar masa ialah bila sesuatu perkara itu berlaku. Dan latar masa dalam cerita ini ialah pada zaman pemerintahan penjajah. Penjajah telah memerintah negara kita dengan menggunakan satu sistem yang dipanggil sebagai sistem pecah dan perintah. Dan yang kedua ialah zaman selepas merdeka, ketika itu rakyat kita mengejar. Masa tu kita belum maju lagi, kita belum ada pembangunan dan rakyat ketika itu mereka mengejar untuk mendapatkan kekayaan, harta. Dan sehingga menyebabkan kita seperti zaman sekarang, kita dah melupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai, dengan bahasa dan agama. Okey. Tempat ni kamu kena tahu di manakah ianya berlaku. Di kampung. Pada mulanya bonda tidak membenarkan saya meninggalkan kampung untuk berhijrah ke sana. Kat mana? Di kota. Di kota ialah apabila Mel telah berhijrah ke kota untuk membina kehidupan yang lebih sempurna. Dan yang ketiga pula ialah di sebuah perkawanan tradisi. Maksudnya Munshi
iaitu ibu kepada Mel telah tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebuah perkampungan tradisi di pinggir kota. Okey, latar masyarakat kamu tahu latar masyarakat ialah siapakah orang-orang ataupun masyarakat yang ditinggal. Contohnya ialah masyarakat kampung. Saya dan bonda tinggal di kampung. Kedua ialah masyarakat remaja yang tinggal di bandar. Jadi kamu kena nyatakan bagaimana masyarakat remaja. Yang ketiga ialah masyarakat yang mengamalkan demokrasi di mana mereka mengadakan demonstrasi untuk menunjukkan bantahan terhadap pencerobohan tanah milik mereka. Dan keempat pula ialah masyarakat yang cekal dan berani. Okey, kata gaya bahasa ni, ini adalah contoh-contoh gaya bahasa ada kata ganda, metafora, peribahasa simili dan hyperbola. Dan itu ialah seterusnya ialah nilai-nilai. Nilai ialah patriotik, ketaatan, kegigihan dan amanah. Dan seterusnya ialah pengajaran. Apakah pengajaran yang kita dapat perolehi daripada cerpen tersebut. Okey, itulah cikgu dah tamat untuk bincangkan dua tajuk cerpen dan sajak tersebut. Okey, kita dah baca sini. Okey, dua bahan cikgu dah baca tadi. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat sekarang? Ada 4 soalan kat sini. Ada 4 soalan kat sini. Pertama soalan kat sini, berdasarkan bahan 1, berikan maksud elak pertelingkahan sesama sendiri. Okey. Kalau kamu nak salin dulu, ambil dulu. Lepas tu cikgu akan bawa cikgu punya ke atas supaya kamu lihat apakah yang tertulis dalam elak pertelingkahan sesama sendiri. Okey, cikgu pergi ke atas Kamu cari kat sini. Okey, kamu cari kat sini. Ni. Apakah maksudnya? Elakkan pertelingkahan sesama sendiri. Okey, kamu boleh tulis kat situ Kalau kamu dah tulis jawapannya, sila bagi tahu cikgu Cikgu boleh tuliskan, kamu boleh baca jawapan kamu pun tak apa, cikgu boleh type kat sini Elakkan pertelingkahan sesama sendiri. Kau bagi tahu cikgu kalau dah tulis bagi tahu cikgu
Soalan ni ialah apakah maksud elakkan pertelingkahan sesama sendiri? Boleh baca jawapan kamu, cikgu boleh juga tulis kat sini. Maksud dia apa? Maksud mengelakkan pertelingkahan sesama sendiri. Okey, cikgu nak tengok jawapan dulu sebelum cikgu kongsikan jawapan. Mengelakkan perbalahan sesama sendiri. Betul? Betul Hans? Mengelakkan perbalahan sesama sendiri. Okey, cikgu tuliskan cikgu punya jawapan cikgu ialah menjauhi. Jawapan kamu betul menjauhi ni cikgu tukar dia punya perkataan menjauhi pergaduhan antara satu dengan lain. Okey, itu dia jawapan. Jawapan kamu betul. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ialah berdasarkan semua bahan, nyatakan peranan-peranan rakyat Malaysia untuk mengelakkan, mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Apakah peranan-peranan? Tapi kamu kena tulis ayat yang lengkap. Macam ni, peranan rakyat, peranan rakyat Malaysia untuk mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Lepas tu kamu sambung apakah peranan dia. Yang tu kamu kena macam ni. Yang tadi cikgu dah bincang dengan kamu tadi kamu kena nyata macam ni. Bahan satu berdasarkan bahan satu kamu nyatakanlah apakah dia punya peranan. Lepas itu bahan kedua. Cikgu berdasarkan berdasarkan. Apakah kamu lihat kat sini bahan dia? Bahan satu, apakah peranan yang dimainkan oleh yang dimainkan oleh rakyat kita? Apakah yang dimainkan? Kamu boleh lihat pada bahan satu. Ni bahan satu. Apakah peranan yang dimainkan? Daripada bahan satu, apakah peranan rakyat Malaysia untuk mengekalkan kemerdekaan daripada bahan satu? Apakah yang dilakukan? Okey? Kamu dah selesai ni, lepas tu cikgu pergi pula kepada bahan kedua. Apakah yang dilakukan oleh rakyat Malaysia? Apakah peranan dia?
peranan yang dimainkan, peranan yang dimainkan oleh rakyat. Rakyat Malaysia untuk mengekalkan kemerdekaan. Sambung dulu untuk mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan. Yang ni kamu ambil daripada bahan satu ni. Okay. Ini kamu ambil daripada bahan satu sini. Bahan satu ni semua bukan ambil satu lah. Apa yang kamu dapat. Cikgu tunjuk ni rujuk kepada bahan satu. Ni bahan satu. Okay, ini bahan satu. Apakah peranan dia? Jadi apakah peranan yang dimainkan daripada bahan satu Kamu dah tulis ke belum Cikgu tak nampak lagi jawapan kamu Daripada bahan satu, apakah yang dimainkan? Kamu tengok kat sini kamu tengok sini. Kamu tengok sini, apa dekat sini kamu tengok sini. Pada rangkap yang sini. Okey, kamu tengok sini tapi kamu kena buat kat sini Sini. Cikgu bulat kat sini. Okey, kat sini jawapan ni. Guna ayat kamu sendirilah. Tukar ayat ni kepada ayat kamu sendiri. Tulis tulis. Cikgu menunggu jawapan kamu Kat sini pun ada, rangkap kat sini pun ada. Menangkiskan, berjuang, kita harus berani berjuang, menangkis tomahan. Ini yang pendekan, yang ni lah. Yang ni adalah kita pemimpin kita. Yang kat sini yang paling tepat sekali. Sebabnya kita ni adalah pewaris gelanggang. Apakah jawapan yang kamu boleh cari kat situ? Okey, kalau kamu tak dapat cikgu bagi contoh dulu. Yang bahan kedua kamu kena cari Okey, bahan satu kamu tulis macam ni berdasarkan kepada bahan satu. Berdasarkan kepada bahan satu, mengukuhkan
Kamu kata mengukuhkan, kamu boleh guna ayat sendiri guna ayat sendiri tapi ada isi dia, mengukuhkan perpaduan kaum dan mengelakkan perselisihan faham. Itu nombor ayat bahan satu bahan satu. Okey, lepas tu kamu kena cari bahan dua pula. Okey, berdasarkan okey, berdasarkan kat sini pun berdasarkan bahan kedua. Okey, dia punya soalan dia macam tu lah. Soalan dia kamu kena tulis ni. Inilah peranan dia. Peranan rakyat Malaysia mengekalkan kemerdekaan. Apakah peranan rakyat Malaysia? Ini peranan penting. Okay, cikgu, ini ialah kehendak soalan yang ini kamu kena faham ni, ini kehendak soalan. Okey, lepas tu kamu rujuk kepada bahan kedua. Bahan kedua kat sini. Okey, soalannya sama. Soalannya sama. Apakah peranan yang dimainkan oleh rakyat negara kita bagi mempertahankan kedaulatan? Daripada sini jawapan ni. Ini pula ialah bahan yang kedua. Bahan yang kedua. Ni semua bahan kedua. Tapi kamu kena cari lah apakah peranan yang dimainkan oleh rakyat negara kita. Dekat sini, kamu tengok ke sini Kamu tengok kat sini. Kamu baca satu-satu. Melihara ilmu-ilmu bertemu je kita ada. Lantas bermaruah bumi kita ni milik kita di sini. Nenek moyang kita lah yang berjuang serta warisan keperwiraan untuk membebaskan negara. Kamu tengok sini. Daripada belenggu penjajah. Okay, ini dia punya apa yang kita boleh tulis kat sini. Okay, apa yang kamu dapat lihat kat sini? Apakah yang perlu dimainkan daripada bahan yang kedua ni yang dimainkan oleh rakyat negara kita. Dapat tak? Cikgu tak nampak lagi jawapan daripada kamu Apa jawapan kedua ni? Peranan yang dimainkan oleh rakyat. Sekarang ni isu dia tentang tentang kebebasan daripada penjajah yang kita telah dijajah selama 500 tahun.
Apabila kita dah dijajah selama 500 tahun, apakah yang kita kena buat? Apa yang kita perlu lakukan? Okey, apa yang kamu kena lakukan? Yang kamu tengok sini, kamu tengok sini, saya ingin memahirkan lidah, ilmu-ilmu dada, benteng di segala anasir, meruntuhkan keberadaan sebelum bersedia untuk mengatur langkah membina dunia. Lantas berkali-kali bonda kepada supaya pelihara agama dan bahasa ibunda jika terus dia mati disekali oleh bangsa, bahasa agung dan bermaruah. Kita berjuang akan serta semangat kewirausahaan untuk membebaskan negara daripada tanah air. Pelindung penjajah. Jadi perubahan tu kamu tengok situ. Bahannya ialah kamu tengok di sini bahan daripada bahan dua kamu nyatakan ialah kita mestilah kita kita hendaklah kita hendaklah mengukuhkan ataupun mengikat tali perhubungan di antara kaum supaya kita tidak dijajah, supaya kita tidak dijajah, supaya kita tidak dijajah, tidak dijajah dan bebas daripada daripada penjajah. Cikgu harap kamu nampak situ inilah dia punya isi dia. Soalan lain tu, yang tu dari konteks bahan kalau kamu soalan macam ni, kamu kena rujuk kepada bahan. Rujuk kepada bahan yang telah dibincangkan kat atas tu. Ni cikgu Okey, kita boleh lihat nombor 3. Cikgu harap kamu jawab soalan nombor 3 Okey, setiap rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum tanpa mengira dan bangsa perlu bersama-sama mengikut tanggungjawab untuk memastikan kemerdekaan dan perpaduan kaum dapat dikekalkan. Yang ni soalan kebat. Soalan yang memerlukan kamu berfikir. Soalan kebat. Dan kamu kena bagi kamu punya pendapat kamu lah tentang tajuk ni. Apakah kepentingan mempertahankan kemerdekaan? Apakah kepentingan dia? Itu yang pertama. Lepas itu dan mempertahankan kita punya perpaduan kaum. Okey. Yang ni kamu cuba cikgu dah apakah yang kita kena buat? Kenapa kemerdekaan itu, kenapa penting sangat mempertahankan kemerdekaan dan perpaduan? Itu dia soalan dia. Ada 3 isi yang kamu kena tulis ni.
Apakah kepentingan dia mempertahankan kemerdekaan? Kepentingan mempertahankan kemerdekaan dan perpaduan kaum. Okey, apakah dia punya kepentingan dia? Okey, cikgu harap kamu nampak situ Sekejap. Apakah kepentingan dia? Cikgu nampak jawapan daripada siapa? Daripada Karl. Agar tidak berlaku perang dalam, okey, yang ni boleh diterima. Okey, nombor satu ialah agar tidak berlaku peperangan di negara kita. Okey, itu nombor B, itu A Selain daripada itu, bila kita aman, apa yang kita perolehi? Bila negara kita aman, apa yang kita akan perolehi daripada keamanan negara kita? Okey, jawapan lagi, nampak jawapan. Okey, jawapan mengukur betul. Yang ni logik. Mengukurkan ekonomi negara. Okey, ini penting. Okey. Okey, kamu boleh sini ialah mengukurkan ekonomi negara. Betul. Satu lagi. Selain daripada ekonomi, yang tu dah betul. Dua dah betul Ada satu lagi. Kalau kita, okey, kalau cikgu bagi contoh negara kita aman. Bagaimana dengan orang asing yang nak buka kilang-kilang, contohnya kilang ke ataupun perniagaan. Okey, itu cikgu bagi isi tu je. Apa terjadi kepada mereka? Apabila mereka melihat negara kita ni aman. Okey? Apa terjadi kepada orang-orang asing yang adakah mereka